Perjuangan pada malam ini dilihat agak berat untuk dilalui oleh pasukan Indonesia. Namun tiada yang mustahil. Yang penting para pemain pasukan Indonesia perlu berusaha dengan semangat juang yang tinggi untuk menidakkan defisit 0-4 mereka. Thailand dengan formasi 4-1-2-1-2 nampaknya melakukan sedikit perubahan di bahagian pertahanan. Dan bersama kita malam ini adalah bekas penjaga gol pasukan kebangsaan Syed Hadni Syed Hussein. Jadi Syed Hadni, apakah anda melihat taktikal yang dilakukan oleh Alexander Paul King ini akan membawa tuah lagi kepada Thailand? Ya, saya rasa mereka akan meneruskan momentum kemenangan mereka dan dengan bekalan 4 jaringan menentang Indonesia pada malam ini memang satu tugas yang sangat-sangat besar untuk Indonesia. Tetapi Jurulatih Shin Tae-yong yakin yang mereka boleh menukar corak permainan mereka dan mendapatkan kemenangan sekurang-kurangnya. Kapten kedua pasukan Asnawi Mangku Alam dan juga Chanatip Songkrasin. Pengadil kita pada malam ini adalah Ahmad Faizal Muhammad Al-Ali dari Jordan. Shin Tae-yong melakukan sedikit juga rombakan dengan membawa masuk pemain muda Ramai Melvin Rumakiak di bahagian sayap kiri. Bagaimana anda melihat line up pasukan Indonesia ini, Syed Hadni? Ya, tidak terlalu banyak pertukaran. Pratama Arhan yang memang aksinya di perlawanan yang pertama dirindui oleh pasukan Indonesia, dan ini mereka memasukkan juga Egy Maulana, seorang pemain yang lambat datang ke dalam pasukan tetapi sudah memberikan sedikit perubahan bagi pasukan. Dan pada malam ini sangat-sangat penting untuk mereka bermula dengan cepat, cuba mendapatkan gol secepat mungkin. Pasukan Indonesia perlu bangkit awal pada perlawanan malam ini untuk mencari gol. Dan Shin Tae-yong, bekas jurulatih pasukan Korea Selatan, dia sedar bahawa pasukannya berdepan ranjau yang penuh duri untuk mencari 4 gol serta gol kelima, gol kemenangan. Sesi tafakus seketika tadi untuk memperingati perjuangan serta pengorbanan yang dilakukan oleh sukarelawan yang berjuang di negara-negara ASEAN dan juga di seluruh dunia memerangi pandemik COVID-19. Ahmad Faizal Muhammad Al-Ali dari Jordan bertindak selaku pengadil. Tolong pengadil 1 Ahmad Mansur Samara Mohsin juga dari Jordan. Tolong pengadil 2 Hamzah Adil Ahmad Abu Baid dari Jordan. Bermula separuh masa yang pertama, perlawanan akhir pusingan yang kedua, kejuaraan bola sepak Piala Suzuki FF 2020. Thailand turun dengan jersey serba biru mereka di sebelah kiri dan Indonesia dengan jersey merah putih. Pada perlawanan akhir pusingan yang pertama lalu, pasukan Thailand menguasai secara keseluruhan 66.5% permainan, meninggalkan 33.5 yang dihadapi oleh pasukan Indonesia. Dan ada laporan yang mengatakan pasukan Indonesia pada perlawanan akhir pertama sedang ini berada dalam keadaan yang agak tertekan. Ya, mereka gugup, mereka tidak bersedia menghadapi Thailand pada perlawanan yang pertama. Di situlah mereka telah melakukan banyak kesilapan sampai mereka membenarkan Thailand menjadikan 4 gol. So di separuh masa yang pertama hanya 1 jaringan dibolosi, tetapi di separuh masa yang kedua pula mereka tidak dapat menunjukkan aksi yang konsisten, di mana pada malam ini ia perlu berubah secepat mungkin. Mereka tidak boleh membenarkan Thailand mempunyai keselesaan untuk bermain secara
perlawanan yang pertama itu. Oh, satu hantaran ke depan yang cantik. Apakah berlaku tolakan? Namun pengadil mengarahkan permainan diteruskan. Bodin Pala tadi diasak. Thailand terus memberikan tekanan. Chanatip. Asakan awal dilakukan oleh pasukan Thailand seperti mana yang mereka lakukan pada perlawanan akhir pusingan pertama melalui jaringan minit kedua Chanatip Songkrasin. Di sini ada sedikit tolakan daripada Asnawi ke atas pemain nombor 11 Thailand itu Bodin Pala. Gerakan Teraton mencoba dikeluarkan dari kawasan bahaya oleh Fakharuddin Wahyudi. Indonesia coba mengatur gerakan di sana. Gerakan ke belakang dilakukan tadi untuk kembali pasukan Indonesia merancang sesuatu. Asnawi, kapten pasukan Indonesia. Rashmad Irianto gagal untuk membelah bahagian tengah. Satu permulaan di 3 minit pertama yang nampak agak menarik dipamerkan oleh kedua pasukan setakat ini. Nampak mereka cuba settle down secepat mungkin. Thailand kemungkinan sedikit lebih penguasaan daripada Indonesia, tetapi setakat ini selepas 3 minit mereka nampak selesa kedua-dua pasukan. Bagi pasukan Indonesia, mereka perlu menghalang Thailand menambah jaringan pada perlawanan akhir pusingan yang kedua ini. Dan Indonesia juga perlu segera sekurang-kurangnya mencari 2 gol di separuh masa yang pertama tanpa menyaksikan gawang gol mereka dibocori. Rashmad Irianto di sana. Dia ditarik oleh Chanatip Songkrasin. Pemain paling menonjol dalam saingan Piala AFF. Chanatip merupakan antara pemain yang tersenarai sebagai pemain midfield terbaik di kejuaraan Piala AFF Suzuki kali ini. Dirampas tadi oleh Ricky Kambuaya. Satu hantaran ke depan sedikit jauh untuk mencari gerakan Dedik Setiawan. Pada perlawanan akhir pusingan pertama lalu, saya kira gol awal minit kedua jaringan Chanatip Songkrasin menyentap semangat persiapan ataupun permainan pemain-pemain pasukan Indonesia pada perlawanan itu, Ani. Ya, dia juga melakukannya menentang Vietnam dalam perlawanan pertama semifinal separuh akhir itu, dan beliau memang seorang pemain untuk perlawanan besar seperti ini. Witan Sulaiman untuk Rashmad Irianto. Gerakan semula dari Rashmad Irianto tidak menjadi. Back four untuk pasukan Indonesia pada perlawanan akhir kedua ini. Back tengah mereka adalah Alfiandra Dewangga, Fakharuddin Wahyudi juga bertindak selaku back tengah. Satu gerakan awal, sepakan penjuru. Tiada sepakan penalti seperti yang diminta oleh Witan Sulaiman. Ya, satu larian yang baik, menerima balingan tersebut. Saya rasa tak cukup untuk memberikan sepakan penalti. Tetapi ada sentuhan daripada pemain Indonesia ke atas bola tersebut. Di situlah kemungkinan. Sepakan penjuru pertama untuk Indonesia. Perlawanan berlangsung 6 minit. Indonesia mencari gol awal. Sepakan penjuru ramai Melvin Rumakiak. Berjaya ditanduk keluar dari kawasan bahaya. Chanatip di sana. Asnawi.
Rumakek, Rama Rumakek. Lincah pemain muda itu. Witan ke belakang, satu percubaan awal dan itu dia gol. Oh, satu percubaan yang menarik. Tertewas Siwarak dan Sunion. Ricky Kambuaya, pemain midfield pasukan Indonesia, menukar wajah Stadium Nasional untuk disambut gembira penyokong-penyokong pasukan Garuda ketika ini. Satu gerakan menarik dimulakan oleh Ramai Melvin Rumakek. Ya, di sini dia mempunyai terlalu banyak ruang dan masa, tetapi penjaga gol Siwarak sepatutnya telah menangkap dengan lebih kemas kerana ia datang terus ke badannya, tidak menangkap dengan kemas, memberikan keyakinan kepada Indonesia. Inilah yang mereka mahukan, jaringan awal yang telah terhasil. Tewas nampaknya Siwarak, tangkapannya tidak begitu kemas. Satu grounder dilakukan oleh Ricky Kambuaya di sana. Dan tengok daripada gerak badan Siwarak, dia tidak meletakkan badannya penuh di belakang bola. Akan dilakukan oleh Terasel. Oh, dapat diselamatkan dan satu lagi percubaan. Terasel Danda hampir dapat segera menyamakan kedudukan, namun kawalan Nadio Argawinata menidakkan harapan Thailand. Ia terlalu dekat untuk Nadio daripada Terasel. Rembatan tersebut mudah untuk dia melakukan tampanan, tetapi dia perlu melakukan tampanan di satu kawasan yang jauh kerana ia terus ke Terasel semula. Sepakan penjuru untuk Thailand. Mereka kini disentap pula oleh pasukan Garuda melalui gol awal Ricky Kambuaya sebentar tadi. Sepakan penjuru pertama untuk Thailand. Gerakan ke belakang. Ada bentesan dilakukan oleh Rashmat Irianto ke atas pemain nombor 12 pasukan Thailand, iaitu Thanawat. Satu kedudukan yang sudah tentu membimbangkan pasukan Indonesia. Jelas ada sedikit rumpuhan ataupun bentesan dari arah belakang. Ya, memang benar. Ini satu keputusan yang baik daripada pengadil, memberikan sepakan percuma dalam satu kawasan yang sangat berbahaya, mana mereka mempunyai 2 atau 3 pemain yang boleh melakukan percubaan terus. Nadio perlu berhati-hati, perlu melihat arah mana datangnya bola, perlu cepat juga dengan reaksi. Sepakan akan dilakukan nampaknya oleh pemain back kiri pasukan Thailand, Teraton Bunmantan. Antara pemain senior dalam skuad pasukan Gajah Perang. Dia tidak beraksi pada perlawanan akhir yang pertama. Tempatnya diisi oleh Tristan Dow. Namun malam ini dia turun dan memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan di awal perlawanan. Teraton. Nadio perlu berhati-hati. Benteng dibina ampuh di sana. Teraton terkena benteng. Chanatip berjaya ditanduk keluar, namun tekanan itu semakin datang. Berjaya ditanduk keluar oleh Alfriandra Dewanga untuk meredakan keadaan seketika. Pertahanan Indonesia memang perlu berhati-hati, perlu memberikan fokus 100%. Setiap kali Chanatip mempunyai bola, dia mempunyai kreativiti, mempunyai kualiti dari segi hantaran. Sepakan penjuru yang kedua Thailand akan diambil oleh Teraton Bunmantan. Sepakan outswinger yang baik. Oh, satu lagi sepakan penjuru memihak Thailand. Pengadil melihat ada clearance tandukan yang dilakukan oleh pemain Indonesia. Antaranya baik daripada Teraton. Keputusan yang tepat juga daripada pengadil. Ada sentuhan terakhir daripada pertahanan. Sepakan penjuru yang ketiga akan dilakukan oleh Teraton. Sambil itu pengadil dari Jordan
Ahmad Faizal Muhammad Al-Ali mengarahkan agar tiada tarikan, asakan dalam kawasan penalti. Satu kedudukan bahaya di sana. Oh, terkena palang gol. Satu peluang yang baik dimiliki oleh Supachok Sarasan. Ya, ia tidak dikeluarkan dengan baik oleh pertahanan Indonesia. Mereka perlu lebih cepat ke arah bola. Dan Supachok yang melakukan percubaan yang terkena palang. Dia sepatutnya tidak boleh dibenarkan mempunyai masa dalam kawasan penalti. Supachok menjaringkan gol ketiga Thailand pada perlawanan akhir pusingan pertama lalu, iaitu jaringan pada minit ke-67 selepas 2 gol jaringan dari Chanatip Songkrasin. Satu situasi yang perlu dihadapi dengan tenang oleh pemain-pemain Indonesia untuk terus memburu gol kedua mereka. Sambil penguasaan Thailand sudah pun dilihat semakin meningkat. Supachok Sarasan sebentar tadi turut memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan di perlawanan akhir pusingan kedua ini. Fair tackle kata pengadil, satu gerakan menarik di sana dilakukan oleh Ricky Kambuaya. Ya, sebentar tadi sepatutnya ada faul untuk Indonesia, tetapi selepas itu sekali lagi Egy Maulana yang melakukan asakan kali kedua berturut-turut. Kita sedang menyaksikan perlawanan akhir kejuaraan bola sepak AFF Suzuki Cup 2020. Perlawanan akhir pusingan yang kedua di antara pasukan Indonesia berjersey merah putih menentang Thailand dengan kedudukan agregat kini sudah pun menjadi 4-1. Indonesia melalui jaringan Ricky Kambuaya. Lantaran akan dilakukan oleh Asnawi. Asnawi Mangkualam, pemain muda berusia 22 tahun, beraksi bersama dengan kelab Ansan Prunas. Terjadi rampas mula oleh pasukan Indonesia. Asnawi, Ricky Kambuaya di sana. Dia cuba masuk, namun berlaku sedikit mungkin pelanggaran, tidak memihak Ricky Kambuaya. Dia memegang bola terlalu lama. Egy berada di sebelah kanan dalam kawasan yang baik untuk menerima bola, tetapi dikelilingi oleh pertahanan Thailand, 3 pemain mereka. Alexander Polking, jurulatih pasukan Thailand dari Brazil, berusia 45 tahun. Dia memiliki kontrak terakhirnya bersama pasukan kebangsaan Thailand pada perlawanan ini. Namun dia ingin menghadiahkan kejayaan untuk pasukan Thailand di kejuaraan Piala AFF Suzuki 2020. Chanatip Songkrasin dikepung 2 pemain Indonesia. Ada agensi pergerakan yang mau dilakukan oleh Rahman Rumakiat tadi. Namun secara total ini kita melihat gerakan pemain-pemain Indonesia pada malam ini nampak lebih bersemangat, boleh dikatakan, melalui agensi movement mereka. Ya, mereka telah belajar daripada perlawanan yang pertama apabila mereka terlalu gugup dalam permainan mereka. Mereka agak lewat untuk melakukan asakan terhadap pemain Thailand, tapi kali ini jauh lebih baik. Satu lontaran jauh dari Pratama. Pratama Arhan juga tidak beraksi pada perlawanan akhir pusingan pertama. Edo Fabriansyah, kiri pasukan Indonesia.
16 minit separuh masa yang pertama di Stadium Nasional Singapura. Perlawanan akhir merebut piala unggul bagi menentukan Raja Bola Sepak Asia Tenggara di antara Indonesia dan Thailand ketika ini. Indonesia mendahului 1-0 melalui jaringan Ricky Kambuaya. Bolehkah pasukan Indonesia mengejar 3 lagi gol dan seterusnya sekurang-kurangnya mengheret perlawanan ini ke masa tambahan pada perhitungan yang kedua ini. Dibiarkan keluar oleh Chris Sada. Chris Sada Kaman, seorang lagi pemain pertahanan muda yang mewakili klub Chonburi yang menunjukkan mutu permainan yang cemerlang untuk Thailand di kejohanan ini. Terkeluar, tercabut kasut Chanatip Songkrasin. Rashmad Irianto mungkin tidak sengaja memijak kaki ataupun boot yang dipakai oleh Chanatip Songkrasin. Pemain berusia 28 tahun mewakili klub Hokkaido Consol Sapporo dalam J-League. Pemain ini sungguh memiliki, saya kira, permainan yang tenang dan menarik, Andi. Ya, dan apabila sudah berapa lama dia bermain di Jepun, itulah yang dia membawa pengalaman tersebut kerana dia bermain dalam satu liga yang intensitinya jauh lebih tinggi daripada Liga Thailand dan ya, itu juga membantu pemain-pemain lain daripada pengalaman yang dibawa oleh Chanatip. Pegawai keempat perlawanan ini adalah Muhammad Khalid Al-Hush dari Arab Saudi. Match Commissioner perlawanan Roni Suhatril dan referee assessor Muhammad Razali Yaakob dari Malaysia. Sekali lagi Chanatip diasak. Memang sudah pasti ini sesuatu yang telah dikatakan. Satu percubaan jauh di tepis. Satu percubaan jarak jauh dilakukan Thailand. Namun Najio bertindak cemerlang. Ya, bijak daripada Tiraton. Lihat ada ruang dan masa untuk Tanawat dan Nadio Argawinata bersedia. Sepakan penjuru yang keempat untuk Thailand. Tiraton yang mengambil sepakan penjuru ini. Satu sepakan yang baik ditepis keluar oleh Nadio. Break attack dilakukan oleh Indonesia, namun tolakan yang dilakukan oleh Dedik Setiawan tidak menjadi. Dia cuba mencari pergerakan Egy Maulana Fikri. Dan apabila Indonesia telah melakukan serangan balas mereka sebentar tadi selepas sepakan penjuru dilakukan, mereka cepat naik ke atas. Saya rasa Witan Sulaiman yang berada di atas bersama Ramai Rumaikek, sudah cepat mereka bersedia untuk melakukan serangan balas, cuma hantaran pula tidak cukup kualiti. Terlepas dari kawalan Ramai Rumaikek sebentar tadi, kembali dikuasai Thailand. Satu asakan dari Alfiandra Dewanga dipersalahkan pengadil. Mengasak pergerakan Tanawat. Pemain nombor 7 sebenarnya Supachok Sarasat. Ya, ini adalah pemain yang telah memberi banyak masalah dalam perlawanan yang pertama. Kali ini Indonesia mereka menekan dengan lebih cepat. Sentiasa dekat dengan pemain-pemain Thailand. Alfiandra Dewanga merupakan pemain back tengah muda pasukan Indonesia berusia 20 tahun. Chanatip cuba menarik perhatian pengadil untuk memberikan tumpuan kepada pergerakan agresif mungkin yang dipamerkan oleh benteng pertahanan Indonesia. Satu peluang baik untuk terhasil. Dirampas mula Ramai Rumaikek.
Lincah pergerakan pemain muda Indonesia itu. Namun Pawi, pemain pertahanan Thailand di bahagian tengah ini, memberikan kawalan yang kemas sebentar tadi. Saya rasa Pawi sedar bahawa mereka tidak mempunyai terlalu ramai pertahanan untuk membantu dan memerlukan satu asakan untuk menghentikan serangan mereka. Memang satu tackle yang agak keras. Pawi dan Tateme antara pemain yang diturunkan pada perlawanan akhir kedua, tidak beraksi pada perlawanan akhir yang pertama. Rahman Rumakiak menjaringkan satu gol untuk Indonesia setakat ini dalam saingan Piala AFF. Alexander Paul King. Culate berusia 45 tahun. Piala yang menjadi rebutan Piala AFF Suzuki 2020. Apakah piala itu akan dimahkotakan ataupun dimasyhurkan untuk pasukan Thailand yang masih lagi memiliki advantage dari segi agregat melalui kemenangan 4-0 mereka ke atas Indonesia pada perlawanan akhir yang pertama lalu. Rahman Rumakiak terpaksa diusung keluar untuk diberikan rawatan. Sekurang-kurangnya pemain ini sudah pun saya kira berjaya mengucang-acirkan benteng pertahanan Thailand pada malam ini, Sadani. Ya, antara pemain yang memberikan masalah kepada pertahanan Thailand sudah pasti jurulatih Indonesia Shin Tae-yong mahu dia meneruskan permainan. Perlawanan terhenti seketika untuk membolehkan ramai Melvin Rumakiak, pemain muda Indonesia berusia 19 tahun mewakili Persipura Jayapura itu, diberi rawatan di luar padang. 24 minit separuh masa yang pertama. Asnawi Muangku Alam sebentar tadi. Supachok. Thailand kembali menyerang. Supachok. Hantaran jauh tinggi cantik di sana mencari Terasil Tanda, namun satu asakan lompatan yang dilakukan oleh Terasil Tanda dipersalahkan pengadil. Ada tolakan daripada Terasil yang bermula dengan baik dengan satu percubaan yang diselamatkan oleh Nadio, tetapi selepas itu tak banyak kita lihat daripada dia. Ricky Kambauya meletakkan Indonesia di depan pada minit yang ke-8. Indonesia perlu mencari 3 gol lagi untuk menyamakan kedudukan secara agregat. Supachok terlepas dari kawalan Supachok. Asnawi terlepas dari kawalan Eki Maulana. Pengadil memberikan sepakan percuma untuk Indonesia. Saraj kali ini ke atas Eki Maulana. Keputusan tepat daripada pengadil. Tanawan. Terasil. Oh, dirampas oleh Rashma Tirianto. Eki Maulana di sana. Lihat cantik back pass itu. Indonesia mengasak. Apakah terkena tangan? Namun tidak, kata pengadil. Rashma Tirianto. Eki Maulana. Tenang dikawal oleh Teraton sebentar tadi. Podin Pala kelihatan terpaksa juga turun ke bawah membantu benteng pertahanan dari bahagian sayap. Canatip. Cantik. Namun kedudukan Supachok Sarasat sudah pun offside.
Indonesia perlu berhati-hati melalui corak permainan one touch yang dilakukan Thailand seperti ini, Adni. Ya, kali ini garisan pertahanan mereka agak baik. Benarkan Supachok berada dalam posisi offside, tetapi itu tidak boleh dibenarkan lagi kerana kemungkinan sekali lagi dia akan berada dalam satu posisi yang lebih baik. Clearance dilakukan oleh Pawi Tan Temek. Back tengah pasukan Thailand yang diberi kepercayaan oleh Alexander Paul King untuk pelawanan akhir yang kedua. Dia bergandingan bersama Kritsada Kaman di back tengah Thailand. Teraton di back kiri dan Narubadin di bahagian right back ataupun back kanan. Lontaran akan dilakukan oleh Pratama Arhan. Indonesia memburu gol kedua mereka ketika ini. Satu tandukan yang tidak menjadi dilakukan oleh Eki Maulana. Ya, baik Pratama Arhan dengan balingan. Setiap kali mendapatkan balingan memang sangat berbahaya. Rama Rumakiak sudah pun masuk semula untuk meneruskan permainan. Siwarak perlu berhati-hati dengan sepakan penjuru kedua Indonesia. Jadi keluarkan dari kawasan bahaya. Pratama. Witan Sulaiman di sana. Derasil turun membantu. Separuh masa pertama yang menyaksikan cengkaman semakin kuat dilakukan oleh pasukan Indonesia. Rama Rumakiak. Dikawal di sana oleh pemain nombor 15 Ricky Kambuaya, penyerang gol pertama sebentar tadi. Menjadi rampas oleh Supachok. Namun Asnawi berjaya mengambil semula kawasan permainan dan dia mendakwa Supachok membentis pergerakannya. Diterima pengadil. Rama Rumakiak di sana. Pemain nombor 12 sebenarnya. Pratama Arhan tadi yang melakukan hantaran jauh untuk mencari Didik Setiawan namun tidak menjadi. Sedikit tinggi, tetapi hantaran memang berkualiti. Permainan akan memasuki minit yang ke-30 dengan penguasaan 51% dilakukan oleh pasukan Indonesia setakat ini. Jauh lebih baik daripada perlawanan yang pertama. Kali ini mereka lebih cepat ke arah bola, mereka lebih agresif terhadap bola juga, dan juga apabila mereka melakukan tekanan. Dengan kelebihan gol yang masih lagi dipegang oleh pasukan Thailand. Satu gerakan cantik di sebelah tepi. Bodin Pala di sana. Satu percubaan jauh. Satu percubaan menarik dilakukan oleh Kritsada. Namun berjaya ditampan tadi oleh Alfiandra Dewanga. Alexander Paul King nampak mungkin sedikit tertekan biarpun pasukannya masih lagi mendahului dengan kelebihan kemenangan pada perlawanan akhir yang pertama lalu. Pratama Arhan, back kiri Indonesia. Kemasukan Pratama nampaknya sedikit menghidupkan pergerakan Indonesia di bahagian kiri. Pratama. Didik menanti di tengah. Menjadi keluarkan oleh Narubadin. Alexander Paul King. Dia merupakan bekas pemain sayap di zaman keranya selaku pemain.
pernah melatih pasukan Ho Chi Minh City sebelum mengambil alih tugas selaku jurulatih pasukan Thailand pada awal tahun 2021 tahun lalu. Egy Maulana dipanggil oleh pengadil perlawanan Ahmad Faizal Muhammad Al-Ali dari Jordan. Bagi benteng pertahanan Thailand, mereka juga perlu berhati-hati untuk tidak melakukan kesilapan, khususnya berhampiran kawasan penalti. Oh, satu balingan cantik. Gerakan di sana. Oh, ada asakan. Ricky Kambuaya dilanggar oleh Bodin Pala dan layangan kad kuning pertama permainan untuk Bodin Pala, pemain sayap Thailand. Ya, sentuhan pertama adalah sangat baik, tetapi selepas itu Bodin Pala yang agak lewat dengan asakan tersebut. Keputusan tepat sekali lagi daripada pengadil, yang di mana saya lihat sedang mengawal permainan dengan baik. Perlawanan akhir kejana bola sepak Piala AFF Suzuki 2020 juga boleh anda tonton melalui saluran TV1 yang turut bersiaran di saluran sukan RTM dan juga TV OK. Indonesia dengan sepakan percuma untuk mencari gol kedua mereka. Mereka tewas 0-4 pada perlawanan akhir pusingan pertama dan perlu bangkit pada perlawanan pusingan akhir yang kedua malam ini. Alfiandra Dewanga yang akan mengambil sepakan percuma itu. Alfiara Dewanga, pemain muda berusia 20 tahun, mewakili klub PSIS Semarang. Indonesia menanti gol kedua dari pemain ini. Permainan berbaki 12 minit lagi di separuh masa yang pertama. Indonesia sekurang-kurangnya perlu mencari kelebihan 2 gol di separuh masa yang pertama. Chanatip melakukan blocking di bahagian bawah. Bagaimana dari Alfiara Dewanga? Membias untuk sepakan penjuru yang ketiga untuk Indonesia. Tak banyak kita akan lihat center back yang mengambil sepakan. Benteng Thailand melakukan tugas mereka untuk menghalang. Sepuluh minit yang terakhir menyaksikan wajah permainan dikuasai oleh pasukan berjersey merah putih untuk mereka mencari gol kedua ketika ini. Pratama Arhan yang akan mengambil sepakan penjuru itu. Pemain yang tidak beraksi pada perlawanan akhir yang pertama. Didik dan juga Ricky Kambuaya di depan pintu gol Thailand. Lantaran untuk Indonesia. Tinggal 10 minit lagi untuk Indonesia mencari gol kedua. Satu lontaran yang baik namun terlepas dari tangkapan. Terjadi keluarkan dari kawasan bahaya, namun clearance kawalan yang dilakukan oleh Rashmad Irianto tidak menjadi. Siwara yang masih kemungkinan belum recover daripada dipolosi, melakukan kesilapan. Kali ini tangkapan yang tidak kemas jadi dikeluarkan oleh Tirasil. Okey. Lontaran untuk Indonesia. Satu perkara yang menarik dapat diperhatikan pada perlawanan akhir malam ini. Pergerakan Egy Maulana di bahagian kanan serta gerakan Pratama Arhan dari bas nampak membuka benteng pertahanan Thailand. Asnawi Mangkualam, kapten Indonesia di sana. Antara yang tidak menjadi. Teraton.
Terjadi rampas mula oleh Indonesia. Ricky Kambuaya melintangkan mencari Didik Setiawan. Namun kemas kawalan clearance dari Narubatin Wirawatodom. Shin Tae-yong, dia memberikan laungan semangat kepada pemain-pemain Indonesia dengan mengatakan mereka perlu memberikan kekuatan pada aspek mentality dan perlu melakukan yang terbaik pada setiap perlawanan, khususnya pada perlawanan akhir yang kedua ketika ini. Dan dari 37 minit permainan, apa yang dapat kita saksikan, pasukan Indonesia membawa semangat juang jutaan penyokong-penyokong mereka dari jauh. Ricky Kambuaya penyering gol pertama pada minit yang ke-8. Ini dia sekali lagi menerima bola daripada Witan Sulaiman dan kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol Siwarap. Dia tahu dia perlu lebih baik, dia perlu meletakkan keseluruhan badannya di belakang bola. Itu tidak berlaku. Witan hantaran jauh mencari Didik Setiawan, tidak menjadi. Oh, perhatikan ada 3 pemain Indonesia mengasah di sana. Witan Sulaiman dalam kawasan penalti, namun kawalannya tidak menjadi. Witan Sulaiman, seorang lagi pemain Indonesia yang menimba pengalaman dalam Liga di Poland. Ini satu tekanan yang baik, berjaya memenangi bola semula, tetapi sentuhan yang sedikit berat di situ diberi tekanan oleh Pawi. Pemain berusia 20 tahun, mewakili klub Malaysia Kensak dari dalam Liga Bola Sepak di Poland, menguatkan pasukan Indonesia di kejohanan kali ini. Pratama, back pass tidak menjadi dari Terasil Tanda untuk Tanawat sebentar tadi. Satu antaran lontaran jauh mencari Witan. Clearance dari Kritsada. Bodin Pala, pemain sayap kiri pasukan Thailand. Tiraton di sebelah sana. Satu antaran cantik, Tiraton mencari Terasil. Berlaku sedikit tolakan dari Terasil Tanda ke atas pertahanan lawan. Ya, Terasil pada malam ini selalu diberi tekanan oleh pemain Indonesia. Kali ini ada tolakan daripada Terasil, hantaran baik daripada Tiraton di sebelah kiri, tetapi pertahanan Indonesia mereka sentiasa mengawal gerakan Terasil, tidak memberikan ruang dan masa. Pemain berjersey nombor 28 adalah bek tengah Indonesia Alfiandra Dewangga, pemain muda berusia 20 tahun. Alexander Paul King, jurulatih yang berasal dari Brazil. Dia mengambil alih tugas yang ditinggalkan oleh Akira Nishino, jurulatih pasukan Thailand sebelum itu. Selepas Thailand gagal dikelakkan Piala Dunia 2022. Dua negara yang mengakhiri cabaran mereka di peringkat kelaikan Piala Dunia 2022 di kedudukan 4-5 menunjukkan peningkatan yang cemerlang di Piala AFF kali ini. Siapkan gol untuk Indonesia. Biarpun asakan cuba dilakukan tadi oleh Supachok Sarasat. Ya, selepas percubaan Piau terkena palang dalam awal permainan, selepas itu tidak berjaya untuk menghasilkan banyak.
Pasukan Thailand mengakhiri cara cabaran kelayakan Piala Dunia 2022 di tangga yang keempat dengan hanya mengumpul 9 mata dari 2 kemenangan, 3 seri dan 3 kekalahan, manakala Indonesia di tangga yang kelima menamatkan 8 aksi kelayakan mereka dengan hanya 1 keputusan seri. Namun perubahan yang dilakukan oleh kedua negara ini menghadapi Piala AFF menunjukkan mereka pasukan terbaik. Bahaya di sana. Namun pantas Siwara keluar untuk menenangkan keadaan. Asnawi. Teraton. Oh, cantik hantaran Teraton untuk Bodin. Ia sangat penting supaya Indonesia tidak membenarkan Thailand mendapatkan jaringan, kerana itu akan memberi satu tugas yang jauh lebih besar di separuh masa yang kedua nanti. Masih lagi tiada tekanan saya kira di kalangan penyokong-penyokong pasukan Thailand di Stadium Nasional di Singapura ketika ini, kerana pasukan mereka masih lagi memiliki advantage melalui kemenangan 4-0 pada perlawanan akhir yang pertama lalu. Bolehkah Thailand menyekat hasrat Indonesia sekurang-kurangnya mengakhiri perlawanan separuh masa pertama malam ini dengan kelebihan 2 gol? Rama Rumakiak. Semakin percuma untuk Thailand. Kawalan yang dilakukan oleh Thanawat diasak oleh Rama Rumakiak sebentar tadi. Kejohanan Piala AFF kali ini saya lihat menyerlahkan ramai bakat-bakat muda dari rantau Asia Tenggara sebenarnya. Ya, itu memang telah berlaku. Lihat juga bagi saya favourite player saya Arif Aiman. Ya. Seorang pemain yang telah menunjukkan bakatnya, menunjukkan juga permainan di mana di international level permainan dia juga berkualiti. Thailand merancang sesuatu. Hantaran semula untuk Narubadin. Ramai Rumakiak nampak tidak berpuas hati dengan keputusan penjaga garisan 1 Ahmad Mansur Samara Mohsin dari Jordan. Dia mungkin mendakwa bola terkena pemain Thailand untuk lontaran ke dalam memihak Indonesia tadi. 3 minit masa yang dilanjutkan oleh penghadir perlawanan Ahmad Faizal Muhammad Al-Ali dari Jordan. Thailand mengasak di sana. Narubadin cantik. Hantaran itu peluang untuk Thailand. Satu first timer lintang dilakukan oleh Terasil Tanda, namun tidak tepat ke pintu gol. Ini antara kali pertama ya saya lihat Narubadin pada perlawanan ini naik ke atas dan melakukan hantaran daripada sebelah kanan. Saya rasa dia perlu melakukannya lebih banyak di separuh masa yang kedua nanti. Tirasil mempunyai terlalu banyak masa dan ruang, tetapi dia berkeyakinan dia boleh melakukan percubaan dengan sentuhan pertamanya. Mungkin tidak sedar akan mempunyai lebih banyak masa untuk cuba mengawal bola terlebih dahulu. 3 minit yang perlu diisi dengan sebaik mungkin oleh pasukan Garuda khususnya. Rama Rumakiak. Pratama. Dia terus cuba mencari Didik Setiawan namun tidak menjadi. Dikawal oleh Pratama. Lontaran Chanatip. Kemas kawalan Chanatip Songkrasin. Shen Tae-yong, jurulatih pasukan Indonesia berusia 51 tahun dari Korea Selatan. Pada sidang media sebelum perlawanan akhir pusingan yang kedua, dia mengakui bahawa tugas memang berat untuk
dihadapi oleh anak-anak buahnya. Namun dia berpendapat bola itu bulat, katanya. Ya, dia berkeyakinan mereka boleh mendapatkan kemenangan. Hanya berapa jaringan saja yang kita tak tahu, kerana satu memang tak akan mencukupi. Mereka perlu mengambil lebih risiko di separuh masa yang kedua nanti. Thailand memburu kejuaraan mereka yang ke-6 selepas kali terakhir Thailand menjulang Piala Asia Tenggara pada 2016, menewaskan Indonesia dalam 2 sesi perlawanan akhir, 1-2 di pusingan pertama, 2-0 untuk menjadikan 3-2. Kejayaan yang kelima untuk Thailand menjulang Piala AFF ini. Piala ini sebelum ini digenggam oleh Vietnam yang menewaskan Malaysia. Narubadin asalkan, namun kawalan Supacok tidak menjadi. Dan tiupan whistle panjang dilakukan